kerana awak bangun awal dan awak on time dengan kelas kita. Okey, so cikgu ucap tahniah. So hari ni kita akan masuk tajuk baru. Cikgu akan pergi cepat sikit lah sebab kita dah tinggal kan. So kita tengok sikit siapa yang mai kelas kita hari ni. Irene, Vanisha, Zahra. Okey. Mana Puhan tak masuk lagi ya? Okey, tak apa, saya ikut dia pun masuk. Hujan ni dekat rumah cikgu hujan renyai. Kalau orang yang tidur tu syok je kan kalau sambung tidur. Okey, so hari ni kita masuk bab baru iaitu bab 6, elektrik dan kemagnetan. Okey, dalam bab ni, okey, sebelum tu cikgu nak ucap terima kasih kepada Cikgu Nur Azila sebab dia bagi kita guna PowerPoint ni. So untuk bahagian yang pertama adalah penjanaan tenaga elektrik. So kita akan belajar tentang bagaimana tenaga elektrik yang kita guna tu dijanakan dan boleh dihantar ke rumah kita lah. Okay. Tak jumpa. Dia terlepas. Aku lah, lagi minyak macam main sekarang pun nak makan hati dah. Tap. Ahmad nak sebelah kan. Sikit minyak okey dah. Main tu main saya punya. Yang keyboard. Sekejap saya nak edit kalau masuk. Ni tak nampak. Aduh. Ni. Okay, selamat datang Dahlia. Ada lagi tak ini? Sat. Okey. Ni. Okey, penjanaan tenaga elektrik. Okey, sebenarnya terdapat pelbagai sumber tenaga untuk kita janakan tenaga elektrik di Malaysia. Kalau di luar negara ada banyak juga dan tak semua tempat kita guna sumber yang sama, bergantung kepada apa yang ada di negara kita lah. Jadi penjanaan tenaga elektrik ni menggunakan pelbagai sumber tenaga. Sumber tenaga ni berbeza dan kita boleh kelaskan mengikut dua kumpulan. Satu adalah kumpulan yang kita boleh barui dan satu lagi tak boleh barui. Maksudnya satu tenaga tu kita boleh dapat setiap hari tanpa menggunakan bahan mentah. Okey. Sebagai contoh ialah kita guna tenaga daripada cahaya matahari. Selagi ada matahari dekat dunia kita ni, selagi ada haba dia, selagi ada dia punya sinaran dia, maka dia boleh menjanakan tenaga. Sumber tenaga tak boleh baru ini maksudnya tenaga yang menggunakan bahan mentah. Contohnya ialah digunakan petroleum, digunakan arang batu. Kalau bahan mentah yang digunakan tu habis, maka sumber tenaga yang kita guna tu nanti akan berhentilah bekalan dia. Okey, so kat sini kita boleh tengok ada dua jenis sumber tenaga. Yang pertama adalah sumber tenaga yang boleh baharu. Awak kena tengok satu-satu yang boleh baharu ni maksudnya setiap masa ada. Setiap masa kita boleh dapat tenaga tersebut. Yang pertama adalah hidro. Hidro ni ialah air. So dekat negara kita memang betul ada air. Cuma kalau masalah kita ialah jika tempat tadahan air kita tu musnah, maka tenaga hidro yang kita guna tu pun akan terganggu. Jadi kenapa boleh musnah tempat tadahan air? Punca kemusnahan tempat tadahan air kita ni jika berlakunya pembalakan yang tidak terkawal. Jadi air yang kita dapat daripada hujan apa semua tu tak dapat disimpan dengan lama lah dekat atas bukit atas gunung tu. Jadi ini akan menyebabkan sumber tenaga hidro akan terganggu. So ingatlah hidro tu air. Yang kedua ialah tenaga ombak. Ombak yang kuat.
Dia boleh bagi tenaga, convert tenaga kinetik dia tu, dia akan putarkan turbin. Cuma tenaga ombak ni dia tak boleh seragam. Dia kena ada satu teknologi lah nak hasilkan keseragaman pada tenaga yang dihasilkan. Tenaga solar yang macam duk guna sekarang ni kena ada pelik solar tu. Kemudian tenaga pasang surut. Okay, selamat datang Syahrul. Tenaga angin, tenaga biogesin, nanti kita akan pilih satu cikgu sebut dulu. Tenaga geothermal. Okay, manakala untuk tenaga yang tak boleh diperbarui ataupun yang habis digunakan tu, contohnya adalah tenaga nuklear. Sebab apa dia boleh habis? Sebab radioisotop yang kita gunakan tu, contohnya uranium, polonium, dia akan habis digunakan selepas beberapa tempoh masa. Ataupun arang batu, atau gas asli dan petroleum. So keempat-empat ni adalah sumber tenaga yang tidak boleh diganti. Jadi kalau habis lah. Arang batu habis, petroleum habis. Jadi kalau kita tak mau dia habis, kena fikir angka alternatif dengan menggunakan sumber tenaga yang boleh diperbarui. Okey, ini adalah gambar sumber tenaga yang pertama iaitu tenaga hidro. Cuba kita tengoklah kawasan Tasik kat atas ni. Ni kita pergi Empangan tau, tempat simpan layak ni Empangan. Nampak macam Tasik lah. Tapi kalau Tasik bolehlah kita duk pergi main naik boat ke sampan ke apa atas tu kan. Yang ni tak boleh. Bahaya lah. Sebab dekat tempat ni dia memang buat tempat tinggi. Sebab dia nak hasilkan satu kawasan yang mempunyai tenaga keupayaan graviti tinggi. So bila tenaga keupayaan graviti tinggi ni, dia akan menghasilkan satu tenaga kinetik yang tinggi, dia akan putarkan turbin dengan laju kat bahagian bawah empangan ni. Nanti turbin yang laju tu, dia akan bantu untuk menjanakan tenaga elektrik. Jadi lagi banyak ayat yang kita ada, lagi tinggi kedudukan empangan tu, maka lagi banyaklah tenaga elektrik yang dapat kita jana. Okay, tu yang pertama. Yang kedua ialah tenaga ombak. Tenaga ombak ni sentiasa ada sebab dia mai daripada angin. Bila angin tolak air, akan wujudlah wave ataupun gelombang. Gelombang yang dimaksudkan dalam air tu adalah ombak. Ini adalah tenaga solar, dia perlu gunakan pelik solar tu. Harga pelik ni pun mahal, dia nak convert tenaga kepada elektrik. Dan sekarang ni tenaga solar yang kita guna, yang digunakan di Malaysia, teknologinya dah boleh menyimpan tenaga tu untuk digunakan pada masa akan datang. Jika sebelum ni tenaga solar yang kita dapat tu, yang cahaya matahari yang kita absorb, terus dia tukar kepada tenaga kinetik ataupun tenaga lain-lain. Tapi sekarang kita boleh simpan. Maksudnya kalau waktu siang yang panas tu, dia akan simpan semaksimumnya tenaga dan akan digunakan pada waktu malam. So waktu malam nak buka lampu, nak buka sampai aircon pun boleh buka. Cukuplah tenaga tu untuk satu rumah. Cuma dia punya modal nak beli plate tu yang tinggi. Ini adalah tenaga pasang surut yang melibatkan kenaikan paras laut sat rendah sat tinggi. Yang ni cikgu tak pastilah dia punya kepopularan di Malaysia. Macam tak cukup popular lagi. Okay, ini adalah tenaga angin. Dia gunakan kincir angin. Dia tak pusing dia punya turbin guna air, tapi dia pusing turbin dia guna angin. Guna angin. Dan sepatutnya lah dia akan menghadap ke arah angin boleh tolak lah. Janganlah pergi kat tempat angin mati Angin mati tu maksudnya angin tak bergerak. Segi Bani Syaranya pula. Apa dia angin mati.
Okey, tenaga biojisim pula melibatkan tenaga yang datang daripada gas-gas hasil daripada perebutan, yang datang daripada pertanian, yang datang daripada industri, okey, hutan. Tu semua yang hasil daripada kompos-kompos tu, yang banyak tadi tu, dia akan menghasilkan tenaga biojisim yang boleh digunakan untuk menjana kuasakan elektrik. Ini adalah tenaga geoterma. Tenaga ni tak popular lah kat Malaysia sebab kawasan panas macam ni kat Malaysia tak banyak, dan kalau ada pun sikit saja. Geoterma ni melibatkan haba yang datang daripada mana ni? Kita tengok daripada bawah tanah tu. Mungkin dia laluan Gunung Merapi ke Tapi bukan Gunung Merapi kena api tu. Tempat tu kawasan panas. Bawah dia tu panas, dia ada tempat yang panas, dia boleh guna tenaga dia tu untuk panaskan, untuk hasilkan tenaga elektrik. Ini adalah tenaga nuklear, iaitu tenaga yang tidak boleh diperbarui. Itu reaktor nuklear. Tenaga nuklear ni masih dalam kajian di negara kita. Sebab kalau ikutkan negara kita memang nak guna tenaga nuklear untuk nak kurangkan kos penghasilan tenaga elektrik yang ada di Malaysia. Tapi kajian tu masih dijalankan walaupun dah makan tahun sebab dia melibatkan kesan jangka panjang. Memang kalau kita tengok tenaga nuklear ni dia dapat menghasilkan tenaga elektrik yang banyak, tapi keselamatan dia tu nak buat kilang, kena jauh daripada orang, dan jika berlaku gempa bumi ke, tsunami ke apa ke, dia kena ada tindakan bagaimana cara nak kawal daripada tercemar ke persekitaran. Seterusnya ialah arang batu. Nampak macam arang tapi dia batu. Menghasilkan tenaga yang banyak untuk pembakaran. Seterusnya ialah gas asli dan petroleum. Kita tengok sektor perindustrian biojisim yang cikgu sebut tadi tu yang digunakan sisa-sisa daripada perindustrian, daripada pembalakan. Di mana Malaysia ni merupakan negara yang banyak sangat perindustrian biojisim kita. Kita kan ada banyak bahan mentah yang kita proses, so daripada sisa tu boleh kita jana tenaga elektrik. Sabah dan Sarawak merupakan dua buah negeri di Malaysia yang mempunyai kepelbagaian dan kuantiti sumber biojisim yang paling banyak. Contohnya kelapa sawit, lagi tan, kita ambil balak, dia punya daun-daun semua tu tak mau, kita kena nak hapuskan dia, macam mana kita nak reputkan dia, so dia akan hasilkan gas. Itu kita panggil biojisim tu. Pokok getah, sampah sarak, domestik awak masak-masak apa semua tu, kulit bawang, sayur semua tu, sekam padi, jagung dan lain-lain. Buah-buah apa semua hasil-hasil semua tu tak boleh, dia tak boleh dimusnahkan macam tu je. Dia akan hasilkan satu gas. So macam mana proses dia tu sebenarnya boleh memberi manfaat kepada penjanaan tenaga elektrik di negara kita. Kita balik. Selain penjanaan tenaga elektrik, biojisim juga digunakan untuk menghasilkan produk inovatif seperti membina bangunan yang baharu. Stesen jana kuasa di Malaysia. Contoh dekat kita ada di Negeri Sembilan. Stesen jana kuasa di Malaysia di Negeri Sembilan tu gambar dia. Ini adalah stesen jana kuasa di Perak, di Manjung Perak. Ini untuk sumber tenaga arang batu. Ini adalah contoh stesen jana kuasa biojisim di Sabah.
Ini adalah stesen janakuasa hybrid. Hybrid ni campur ni. Nampak macam ada kincir angin kan kat belakang tu. Ada campur angin, solar dan diesel. Okay. Bagaimana penjanaan tenaga elektrik berlaku? Kita nak tengok proses dia. Okay, alat yang kita gunakan untuk nak jana kuasa ialah generator. Perkataan generator tu maksudnya penjana lah. Dalam bahasa Inggeris generator. Bahasa Melayu penjana. Okay. Alat yang kita guna tu nama dia generator. Ini gambar generator. Generator ni dia ada satu bahagian yang kita boleh pusing dia. Ankle dia. So ankle ni kalau dalam yang cikgu sebut tadi tu turbin. Tempat yang mana ada air boleh tolak dia supaya turbin tadi boleh bergerak. So kalau dalam makmal kita awak boleh pusing-pusing kat ankle ni seolah-olah macam kalau dia duduk dalam air tu turbin tu bergerak lah. So, kalau kita pusing ankle ni dengan laju, apa yang berlaku ialah akan berlaku pemotongan flux magnet kat sini. Macam pelik je kan perkataan yang aku sebut tu. Ini ialah magnet. Okay. Ni magnet. Okay, cikgu lukis balik kat sebelah ni. Kalau ada dua magnet yang berbeza kutub, kalau kita letak depan-depan, dia mesti akan ada apa ni? Daya tarikan kan? Awak letak dua magnet. Okay, dua magnet. Kalau kita letak depan-depan, dia mesti akan ada daya tarikan. Daya tarikan ni sebenarnya adalah satu kawasan yang kita panggil dia kawasan medan magnet. Kita tak nampak garisan dia, tapi sebenarnya garisan ni hanyalah mewakili daya tarikan antara magnet. So kalau kita bagi nama apa ni, konduktor lalu kat tengah-tengah ni, awak pusing-pusing dia lalu kat tengah-tengah kan. So dia akan memotong flux magnet ni. So bila dia potong flux magnet, nanti akan wujud satu arus yang kita panggil dia arus aruhan. Arus ni lah yang akan menyalakan lampu LED. Kenapa kita guna LED sahaja? Sebab bila kita gerakkan menggunakan tangan kita sendiri, daya kinetik, tenaga kinetik yang terhasil sangat rendah. Memang kita rasa kita pusing tu laju dah. Tapi arus elektrik ataupun arus aruhan yang terhasil tadi tu sangat kecil. Dan kita hanya boleh buktikan kehadiran arus tu menggunakan LED. LED ni perlukan arus yang sikit saja. Jadi dia bolehlah menyala. Kalau awak pergi ambil kipas nak bagi dia menyala, nak bagi kipas tu bergerak, tak boleh lah. Awak kena guna yang lagi kuat. Okay? Gerakan yang lagi kuat. Tapi untuk generator yang dalam makmal kita yang kecil ni, hanya sekadar boleh menyalakan LED. Okay, baca tu Vanisha. Generator Generator ialah alat yang digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Apabila angkul pada model generator, itu diputarkan satu arus yang dikenali sebagai arus aruhan akan dihasilkan. Pengaliran arus aruhan ini menyalakan LED. Terima kasih Vanisha. Okey. Dia sebut kat kita dia kata kalau ankle diputarkan, maksudnya kita berikan dia satu daya. Daya tu ialah daya gerakan lah ataupun putaran. Apa yang berlaku, ankle ni akan menyebabkan pergerakan di sini. Okey, akan berlaku putaran. Kat tengah-tengah ni ada konduktor ni, awak nampak warna orange tu adalah konduktor. So konduktor tu nanti dia akan memotong flux magnet yang cikgu sebut antara dua magnet lah, magnet atas dan magnet bawah ni. Maka akan wujudnya satu arus. Apa nama arus tu, Zara? Apa nama arus tu, Zara? Arus apa ni? Syarul Ikhwan. Apa nama arus yang terhasil?
Tu dia buka-buka duduk depan ni tak tahu tidur apa. Cikgu panggil buat tak tahu je. Syarul. Vanisha. Harus Ya. apa hasil? Arus-aruhan. Bagus Vanisha. Yang lagi dua orang siapa tak jawab ni? Cikgu tanya tak jawab. Okay, next kita pergi ke proses penyanaan tenaga elektrik lagi. Okay, pada tahun 1831, seorang ahli sains nama dia Michael Faraday, dia telah melakukan satu kajian tentang penjanaan elektrik dengan menggunakan medan magnet. Arus elektrik ini dihasilkan oleh gerakan dawai dan gerakan magnet. Okay. Inilah basic kepada apa yang dibuat oleh Faraday tu. Bila kita ada dua magnet kekal ni, kita ada dua kutub yang berbeza. Apabila awak lalukan konduktor, awak angkat tangan buat turun, maksudnya nanti dia akan memotong magnet. Sebab apa cikgu kata memotong magnet? Antara selatan, okay, ni selatan, sini utara, sepatutnya tengah-tengah ni ada tarikan. Tapi bila awak jatuhkan konduktor, okay, awak lalukan konduktor ke bawah, maksudnya awak memotong dia punya tarikan tu. Semasa kita memotong dia punya tarikan ataupun memotong flux magnet, akan wujudnya satu arus yang Vanisha sebut tadi, iaitu arus aruhan. Jadi kat mana kita nak tahu yang arus aruhan tu wujud? Kita boleh tengok pada lampu LED yang kita sambung tadi, atau kita boleh guna satu alat namanya ialah galvanometer. Galvanometer ni adalah alat yang kita boleh guna untuk mengukur arus aruhan. Sebab apa kita tak guna ammeter? Ammeter pun fungsi dia nak ukur arus. Tapi ammeter ni dia lebih kepada arus terus. Okay, arus terus. Siapa dia bawa masuk tadi? Dahlia. Okay. So kalau arus terus pula dah ni. Huruf T. Kalau arus terus, dia tak boleh, kalau arus aruhan yang kita guna tadi tu, tak boleh kita guna ammeter. Kalau kita guna bateri, boleh kita guna ammeter. Okay, so arus aruhan kena guna galvanometer. Sebab apa? Sebab galvanometer ni dia special sikit tau. Kosong dia duduk tengah-tengah. Kosong duduk tengah-tengah. Semasa awak buat turun dawai tu, dawai yang penyambung tadi tu kan, nanti jarum dia akan bergerak ke kiri. Bila awak buat naik pula, nanti dia akan bergerak ke kanan. Jadi arah bagi jarum pada galvanometer boleh membantu kita. Mandi? Awak dah nak mandi dia dah? Anak cikgu bangun. Okey, arah bagi jarum galvanometer tadi tu boleh menentukan arah sebenar dawai penyambung kita. Jadi kalau kita guna ammeter, arus dia arus terus, jadi dia hanya bergerak pada satu arah. Arus aruhan tak? Arus aruhan dia boleh bergerak pada arah yang bertentangan. Jadi sepanjang kita melakukan pergerakan, dia wujudlah deflection. Tapi bila awak berhenti, awak duduk diam-diam kat tengah-tengah tu, dawai awak duduk diam-diam, jarum galvanometer kita akan kembali ke tengah-tengah, dia jadi kosong balik. Okey, ini untuk kes kalau kita guna dawai penyambung yang satu. Jika kita gunakan solenoid, ini solenoid. Solenoid ni maksudnya ada banyak garisan. Kali ni kita tak gerakkan magnet, kita tak gerakkan dawai, kita gerakkan magnet. Kita ada banyak dawai, ni dawai kat tengah ni, kita belik ada banyak, dan kita jatuhkan magnet di dalam solenoid tadi. Solenoid tu adalah dawai yang kita belik-belik ni. Kalau dia satu line saja, kita panggil dia dawai penyambung lah, warna hitam ni.
Ini yang kita belik ni maksudnya ada dawai banyak lah. Ada dawai banyak kali terbelik tu kita panggil dia solenoid. So once kita jatuhkan magnet dalam tu, maksudnya kita dah memotong flux magnet dia. Okay. Jadi bila kita dah potong flux magnet, apa yang berlaku ialah arus aruhan akan terhasil. Buktinya ialah galvanometer kita akan mengalami pemesongan jarum. Okay. So apa fungsi galvanometer? Fungsi galvanometer ialah untuk mengukur arus aruhan. Untuk mengukur arus aruhan. Arus biasa ni arus yang datang daripada bateri. Yang datang daripada kita punya plug kat rumah kita tu. Tapi arus aruhan yang main daripada tangan awak duk gerak dia main pada generator. Okey, Dahlia baca Dahlia. Gerakan dawai. Yang gerakan dawai. Ya, yang kanan ni. Ni. Gerakan dawai menyebabkan garis medan magnet dipotong. Okey, lagi. Dawai penyambung atau solenoid digerakkan melalui ruang antara kutub magnet dengan pantas. Garis medan magnet dipotong. Arus aruhan dihasilkan dalam dawai penyambung atau solenoid dan mengalir melalui galvanometer. Okey, siapa boleh abangkan cikgu? Apa fungsi galvanometer? Apa fungsi galvanometer? Dahlia? Try. Apa fungsi galvanometer? Galvanometer nak ukur apa? Dahlia? Ya, Ika. Apa fungsi galvanometer? Ukur arus. Arus apa? Aruhan. Dia nak digunakan untuk mengukur arus aruhan. Okey. Terima kasih Dahlia. So, bila ada arus aruhan, maka jarum penunjuk galvanometer akan terpesong. Okey, gerakan magnet. Gerakan magnet menyebabkan garis medan magnet dipotong. Jadi tak semestinya kita gerakkan dawai penyambung. Kalau kita nak gerakkan magnet pun boleh. Maka dia akan hasilkan juga pemotongan flux magnet. Okay, so arus aruhan dihasilkan dalam dawai penyambung atau solenoid mengalir melalui galvanometer. So macam tadi sama juga, cuma dia ubah kedudukan bagi gerakan magnet. Sekarang ni kita nak tengok bagaimana tenaga elektrik dijanakan di stesen jana kuasa. Tadi tu basic kepada nak jana arus aruhan. Maksudnya nak jana arus yang sangat kecil tu macam mana. Ada satu tempat di muzium apa tu yang dekat Gunung Riang tu. Apa nama tempat dia tu, sains. Apa dia, pusat sains pusat sains negara. Pusat sains negara tu ada satu tempat tu dia kita kayuh basikal, kita naik atas tu kita kayuh basikal. Lepas tu kita nampak lampu dia akan menyala. Kalau awak kayuh basikal tu laju-laju, lampu tu akan menyala dengan lebih terang. Ini adalah konsep kepada penjanaan tenaga. Jadi kat situ ada dinamo. Dinamo tu adalah tempat ada magnet kekal, kemudian ada rotation of konduktor tadi. Lepas tu dia akan hasilkan tenaga lah, iaitu tenaga cahaya. Tenaga kinetik ubah pada tenaga cahaya. So ni benda tu lah yang akan kita guna dalam tenaga elektrik yang kita janakan di stesen jana kuasa. So mekanisme yang pertama ialah melibatkan pembakaran bahan api. So yang ni kalau kita tak guna hidro lah kita tak guna hidro, so kita terpaksa nak putarkan turbin gunakan steam. So macam mana nak hasilkan steam? Kita nak kena ada pembakaran bahan api. Pembakaran bahan api ni ada 4 tadi tu. Sama ada awak guna nuklear, ataupun kita guna arang batu, ataupun kita guna petroleum, ataupun kita guna apa satu lagi? Ingat balik.
Nuklear, arang batu, petroleum, satu lagi adalah gas asli. Okey, kalau yang lain-lain macam diesel apa semua tu jarang lah. So yang paling yang selalu digunakan kat Malaysia ni arang batu lah arang batu. Petroleum ni kita guna dalam kenderaan. Nuklear tak habis lagi kaji. So kita banyak guna arang batu. Kalau arang batu habis lah ataupun kita guna gas asli. Ni sebaik-baiknya untuk elak pencemaran apa semua tu kita guna kita guna sumber hidro. Ini kalau dia tunjuk kat kita menggunakan bahan api ya. So bahan api yang digunakan tu sebenarnya dia guna nak panaskan air. Kita bukan nak guna air panas tapi kita nak guna steam dia tu. Bila kita panaskan air, apa yang berlaku ialah air yang panas tadi tu akan bertukar menjadi steam. Steam tu ialah gas panas. Kenapa penting adanya steam ataupun gas panas ni? Kita nak putarkan turbin. Gas panas akan menyebabkan turbin akan dipusing-pusing, diputar-putar. Bila turbin diputarkan, dia seolah macam yang kita pusing engkol tadi tu lah. Pemotongan flux magnet berlaku, arus-aruhan terhasil. Jadi penjana akan menghasilkan tenaga elektrik. Okey. Bila penjana menghasilkan tenaga elektrik, akan adalah kawasan ni dekat penjana tu akan ada tempat penyimpanan lah tenaga dia tu. Macam mana nak convert kepada, nak hantar kepada orang, nak hantar kepada rumah apa semua tu ada lah. So untuk awak punya level hari ni yang kita nak belajar adalah macam mana dia dihasilkan dulu. Okay. Dan apa yang kita boleh nampak daripada tenaga yang terhasil akan ada perubahan. Maksudnya sesuatu tenaga ni dia tak boleh dicipta atau dimusnahkan tapi dia boleh berubah bentuk. Ni kalau kita mula dengan bahan api yang cikgu sebut tadi tu maybe awak boleh guna diesel ke petroleum ke arang batu ke gas asli ke. Bahan yang cikgu sebut tadi tu dia mengandungi tenaga kimia sebab dia adalah bahan kimia. So dia ada tenaga kimia. Tenaga kimia tu bila kita bakar dia panas, dia ada tenaga haba. So tenaga yang pertama adalah tenaga kimia, dia convert jadi tenaga haba. Tenaga haba tadi tu akan hasilkan steam yang akan menggerakkan turbin. Jadi bila kita sebut perkataan bergerak, ada pergerakan maksudnya ada tenaga kinetik yang akhirnya dapat menjanakan elektrik. So tenaga yang terhasil adalah tenaga elektrik. Okey, siapa pula nak baca ni? Zahra boleh baca Zahra? Boleh cikgu. Okay, Zahra tu baca. Sana cikgu ambil kawan awak masuk. Okey Zahra, tenaga elektrik dijanakan di stesen jana kuasa. Tenaga elektrik dijanakan di stesen jana kuasa. Stesen jana kuasa yang menggunakan sumber tenaga tidak boleh baharu seperti diesel, gas asli dan arang batu. Okey, sambung lagi. Macam mekanisme ni untuk tenaga solar. Sinaran matahari. Panel suria menukarkan tenaga cahaya daripada matahari kepada tenaga elektrik. Perubahan bentuk tenaga cahaya kepada tenaga elektrik. Okey, terima kasih Zara. Ini ialah stesen jana kuasa yang menggunakan tenaga solar. So, selalunya negara-negara khatulistiwa, negara-negara yang mempunyai cukup cahaya matahari boleh menjana kuasa elektriknya menggunakan tenaga solar. Cuma teknologi yang digunakan untuk nak simpan tenaga tu masih dalam kajian yang lebih baik lah. Maksudnya kita cukup tenaga, boleh serap cahaya matahari. Tapi bila nak guna tu macam mana? Kita takut bila kita guna kereta, contohlah awak bawa kereta yang guna tenaga solar. Tengah-tengah duk bawa kereta semua elok bawa kereta. Pergi duduk makan nasi rumah mak awak, halau balik mendung, nak hujan. Cahaya matahari tak ada, kereta awak tak boleh bergerak, orang tolak. Kita tak maulah kes macam tu. Jadi apa yang kita nak ialah kita boleh simpan tenaga yang cukup untuk digunakan pada waktu tak ada cahaya matahari. So tenaga cahaya ni boleh dikonvert kepada tenaga elektrik menggunakan plate panel suria.
Ini ialah session jana kuasa yang paling popular kat negara kita sebab negara kita ada banyak empangan. Okay, tapi make sure empangan tu ada air lah. Kalau kemarau tak boleh. Macam mana nak ada air kat atas ni? So air yang mai daripada hujan apa semua duduk atas bukit tinggi tu akan disimpan di empangan. Di empangan. Empangan tu dia buat besar dan tinggi. Okay, kenapa kena tinggi? Sebab dia nak menghasilkan satu kawasan yang mempunyai tenaga pepayaan graviti tinggi, barulah air tu boleh turun dengan laju. Okay. Bila air tu turun dengan laju, dia sampai kat sini, dia akan tolak turbin tu terputar. Putar. Putaran itulah yang akan menghasilkan pemotongan flux magnet dalam medan kekal, medan magnet kekal. Maka tenaga elektrik akan dijanakan. So air yang tersimpan dalam empangan yang tinggi akan mengalir dari aras tinggi ke aras rendah, menghasilkan pemutaran turbin dan akhirnya menghasilkan tenaga elektrik. So tenaga kat sini bermula dengan tenaga kepayaan graviti, berubah menjadi tenaga kinetik dan akhirnya tenaga elektrik. So bagi stesen jana kuasa yang menggunakan tenaga angin, udara yang bergerak atau angin akan menggerakkan bilah ni. Dia macam kipas lah. Kalau kipas kita guna tenaga elektrik, yang ni tak. Dia sendiri terpusing disebabkan adanya angin. So dia boleh hasilkan putaran yang laju jika angin yang datang tu laju. Jadi lagi banyak angin yang main, lagi lajulah putaran turbin, maka lagi banyaklah penjanaan tenaga elektrik dapat dihasilkan. Okay, ini kalau kita guna tenaga nuklear ni dia punya kaedah dia tu lah. Mekanisme dia hampir sama dengan kita guna arang batu, petroleum apa tu. Cuma beza dia pada dia punya reaktor dia tu. Sebab reaktor dia tu tak boleh main kita panaskan air macam tu lah. Dia sendiri jadi bahan api, maksudnya lepas kita letupkan, kita activate dia punya tindak balas dia. Kita tembak dengan neutron, so dia akan bertindak balas. Di uranium ni akan menghasilkan haba yang tinggi masa tindak balas. So haba yang tinggi itulah yang akan memanaskan air lalu menghasilkan steam. Macam tadi juga. Steam yang lalu tadi tu akan memutarkan turbin. Okay, turbin itu akan berputar. Pemotongan flux magnet berlaku. Lalu tenaga elektrik dapat dijanakan. Kita mula dengan tenaga nuklear. Tadi tu tenaga kimia kat sini kan, masa kita guna petroleum tu kan. Jadi kita tukar tenaga nuklear. Okay, berubah menjadi tenaga haba kepada tenaga kinetik dan akhir sekali tenaga elektrik. Okay. Yang guna biogeosim, ingat balik biogeosim tu apa? Biogeosim tu sisa-sisa pertanian apa semua tu. Okay. Dia akan dikumpulkan di satu tempat. Okay, untuk nak hapuskan dia. Okay, nak hapuskan semua sisa-sisa tu. Dia ada tindak balas dia dengan kuman. Okay, dia ada tindak balas dia untuk dia nak output. Dan tindak balas dia tu dia akan hasilkan gas. Okay, nama gas tu ialah metana. Gas ni gas beracun. Awak tak boleh suka-suka hati nak awak main hero gas ni, nanti boleh pengsan . Gas ni jugalah yang ada dalam tik lembu. Okay, gas metana ni ada boleh digunakan untuk nak panaskan air. Okay. So maksudnya gas metana yang terhasil ni dia boleh ganti sumber bahan api yang boleh diperbarui tu. So gas metana yang terhasil kita akan gunakan untuk memanaskan air. Air yang panas akan hasilkan steam yang boleh memutarkan turbin dan akhirnya dapat menghasilkan tenaga elektrik. So maksudnya kita taklah sia-siakan sisa-sisa kelapa sawit,
sisa pembalakan, sisa-sisa apa lagi? Domestik di rumah. Jadi kita akan kumpulkan, letak sekali supaya dapat hasilkan gas metana yang dapat digunakan untuk memanaskan air. Jadi tenaga yang dimulakan dengan gas metana tu ialah tenaga kimia yang diubah menjadi tenaga haba kepada tenaga kinetik dan akhirnya tenaga elektrik. Habis. So untuk hari ni sampai setakat tu saja. Satgi cikgu akan bagi arahan seterusnya apa yang kita nak buat dalam buku teks. Cikgu akan bagi soalan daripada buku teks, praktis formatif, lepas tu nota dan jawapan. Okey. So cikgu nak ucap terima kasih kepada semua yang join kelas kita hari ini. Cikgu doakan awak berjaya dan jangan lupa untuk siapkan kerja sebelum jam 10. Okey. Okey, bye semua. Terima kasih. Sebelum tu ada soalan ke? Tak ada. Soalan tak nak tanya cikgu? Tak ada. Tak ada apa lah. Okey, so tunggu buka balik WhatsApp. Tengok kita punya nota lah. Sekejap lagi saya ada nota. Okey, bye. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Bye.